Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Syaikhulillah al kiram al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berimanlah kamu dengan apa yang telah diturunkan, yakni Al-Quran yang telah diturunkan kepada kamu sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Quran itu mengesahkan kebenaran akan kebenaran daripada apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Maka besarnya kitab Al-Quran ini yang ada pada kamu sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu tidak dibolehkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang mula kafir. Maksudnya nak apa dekat sini, nak bagi tahu ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ayat Al-Quran atau
kita jadikan sebagai panduan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia itu supaya kamu tidak menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahil. Maka Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan yang sempurna, mufassal, dalam keadaan yang paling terbaik. Dan jangan pula kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai harga untuk berjual beli, untuk menjadikan keuntungan di atas dunia semata-mata. Maka Allah lebih mengetahui akan segala apa yang telah diturunkan kepada kita, dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hormati pengurusi surau Ar-Rawdah, Bukit Mahkota, Tuan Imam Surau Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan seluruh kepimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keizinan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita ruang, Allah berikan kita peluang untuk sama-sama kita himpunkan hati-hati kita, untuk sama-sama kita himpunkan jiwa-jiwa kita. Pada pagi ini kita datang salat subuh secara berjemaah dalam rangka untuk kita nak mencarikan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam proses untuk kita nak berubudiyah, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah berikan kita nikmat yang terlalu banyak. Allah berikan kelebihan kepada kita sebagai hamba ni banyak sungguh. Kita boleh hadirkan hati kita, boleh hadirkan diri kita pagi ini adalah merupakan nikmat yang cukup besar. Dalam ramai-ramai manusia yang ada di kawasan kita, Allah gerakkan hati kita. Allah kejut kita pada pagi ini untuk kita mai sama-sama melaksanakan ubudiyah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini tujuannya untuk kita siapkan kehidupan kita, untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mudah-mudahan Allah berikan kita syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong ataupun tersenarai dalam kalangan ahli-ahli syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah boleh saya sampai buat kali kedua. Tuan ingat dah lagi saya tak ingat dah, tak kenal dah siapa dia ustaz. Kali kedua saya sampai di tempat tuan ni. Kali pertama itu saya main kuliah Madrid, kalau tak silap. Nah, kuliah Madrid saya sampai di sini. Kali ini kali kedua kuliah subuh. Dan alhamdulillah Allah bagi peluang sekali lagi untuk saya datang berkongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya nak cakap pagi ini berkaitan dengan 4 perkara, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan saya dengan tuan-tuan pada peringkat awal, saya sampai ke sini ada 4 perkara yang saya terhutang dengan tuan-tuan. Saya sebut, dan saya nak sebut 4 perkara, tunggu next kuliah. Betul nak boleh main Allah. Betul. Saya ingat lebih daripada 2 tahun. Daripada betul tuan-tuan tak ingat pun, muka tengok siapa dia.
macam-macam hari ini. Sebab apa? Sebab takwa tak ada dalam diri dia. Kemungkinan besar kita sebutkan musibah ataupun ujian yang Allah turunkan kepada kita saat ini adalah disebabkan tidak ada ketakwaan di dalam diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan setuju ataupun tidak dengan saya? Ujian yang Allah turunkan saat ini adalah disebabkan dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunjuk orang ni, tunding jalan, tunding sini, salahkan orang ni. Kita tunjuk diri kita sebab Allah turunkan ujian ni kerana dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah setiap daripada kita umat Islam di Malaysia ni pakat-pakat mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah angkat serta merta ujian yang Allah akan berikan kepada kepada kita saat ini, dengan COVID-nya, dengan banjirnya, dengan kebakarannya. Dah banjir terbakar dah. Kan mai hari ini ujian macam-macam tanpa henti. Saya nak ajak tuan-tuan untuk kita fikirkan bersama. Ujian yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah sebab kita yang tidak melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara yang utama di dalam kehidupan kita. Kalau kata semua pakat sedar sebab COVID-19 dah 2 tahun lebih duduk dekat negara kita ni, kalau semua pakat sedar pakai surau ni setiap waktu penuh sampai keluar. Betul tak tuan saya kata? Ni orang yang sama. Kan COVID ke tak COVID ke orang sama baik. Saya sampai boleh kenal kalau kita selalu tempat saya pergi kuliah tu, boleh tahu mana abang yang pakcik yang selalu duduk kat tiang ni kan? Boleh tahu pasal orang sama kan? Dia kalau saya mesti tiang tu tempat dia kan? Sampai kadang-kadang orang duduk kat tiang tu, dia main lewat sikit rumah orang ni, tiang saya, tiang dia. Tunggu tak tulis nama dia, minta surau masjid tulis nama tiang dia, nama dia. Saya pun nak cerita, ramai manusia di luar sana yang komplain, yang sebut berkaitan dengan ujian yang Allah berikan ini, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Tapi sejauh mana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, sejauh mana dekatnya kita dengan Allah disebabkan ujian yang Allah berikan kepada kita saat ini. Sebab tu Imam Ghazali sebut, dalam keadaan kamu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, nak kena tengok 3 perkara. Allah beri kepada kita ujian saat ini, nak kena tengok 3 perkara kepada diri kita. Yang pertama sekali, kata Imam Ghazali, tahap paling tertinggi sekali, Allah nak tengok saat kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ataupun tidak kamu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita kena uji ni, sabar ada kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah? Adakah ujian ini mendekatkan kita dengan Allah, ataupun ujian yang Allah berikan saat ini menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Nampak macam makin jauh ni. Kita contoh tengok hari Jumaat kan? Semalam hari Jumaat kan? Berapa ramai dalam kalangan umat manusia, masyarakat kita di Malaysia secara khususnya hari ini, yang menjadikan alasan COVID tak boleh main sembahyang Jumaat. Berapa ramai? Sedangkan Jabat Agama keluar dah arahan bahawa dah diwajibkan setiap orang untuk main solat Jumaat. Selangor saya kira dah boleh extend sampai keluar. Bukan kata kawasan dalam surau saja, dah boleh extend sampai keluar dah. Dan keluar tadi sudah keluar dah. Saya jumpa dengan sekumpulan manusia 2 minggu lepas saya khutbah Jumaat di Bukit Jalil. Tempat makan ataupun kita kata food court duduk di sebelah surau. Duduk makan. Saya pun pergi tanya, sambil-sambil nak pergi
pergi sembahyang Jumaat kan? Oh, Covid. Bahaya lah Covid ni kalau pergi sembahyang Jumaat. Kita tak rasa bersalah. Kalau sebelum PKP kita duk makan macam tu, rasa malu, tak tahu nak tahu kat mana muka. Malu kalau tak pergi sembahyang Jumaat. Lalu tidak ada rasa malu dalam melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Relax. Orang tengah sembahyang Jumaat, kita boleh duk beli. Orang lelaki duk beli-beli ikut tepi jalan. Dah lah beli tepi jalan. Tempat solat Jumaat tak tu kan ada jual tepi-tepi masjid solat. Duk beli Jumaat tak pergi. Semakin hari semakin nampak bahawa ujian yang Allah berikan saat ini menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak duk ingat kat luar kata lah macam mana ni Ustaz, PKP ni surau tak boleh pergi sembahyang Jumaat pun macam mana ni. Hak sebelum ni kan duk bising kata tak boleh surau. Dia tak main lah. Dan hak duk ingat kata tak boleh main surau, hak duk bising kata Jumaat tak boleh main, dia tak main lah. Duk kat rumah. Yang main siapa dia? Hak duk diam tak bising, hak yang regular yang selalu main surau, hak tu yang main. Tak tambah pun. Malah setengah daripada tempat rumah Allah, surau masjid, kurang orang. Makin kurang. JJK kata Ustaz, sebelum PKP kalau subuh tu ada 3-4 saf, lalu satu saf pun payah nak penuh Ustaz. Sebab apa ni? Sebab kita ujian yang Allah berikan menyebabkan kita semakin jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang peringkat pertama. Imam Ghazali kata, sabar ataupun tidak kamu tak di saat ujian yang Allah berikan ini dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Ghazali, peringkat pertengahan. Ketika mana ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak kena tengok dalam diri kita sabar ataupun tidak dalam kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar atau tak sabar dalam kita meninggalkan maksiat. Nampak makin Allah uji ni makin banyak maksiat yang berdosa. Terutamanya maksiat dalam bentuk duk kata orang. Dalam Facebook, dalam media sosial ni, dia mudah untuk dia menulis perkara-perkara yang tidak tepat. Kadang-kadang tu kan kata orang hak cucuk vaksin pun kena, hak tak cucuk vaksin pun kena. Dan ni isu dos ketiga tau. Kalau nak kata orang tak sabar kita dalam meninggalkan perkara yang Allah larang dalam kehidupan kita, dalam keadaan PKP, dalam keadaan Covid Allah berikan kepada kita saat ini. Ada tak berlaku zina? Ada. Tak sabar kita dalam ujian Allah berikan saat ini, dalam kita meninggalkan maksiat. Tak sabar. Seorang Allah kata, Ustaz, anak saya sedang mengandung anak di luar nikah. Saya kata PKP pun tak boleh keluar pun boleh jadi ya. Dia kata ayah dia kena berhenti kerja dekat-dekat 3-4 bulan duduk di rumah. Sebelum ni mungkin tak ada tengok anak darah rumah. Bila duduk lama rumah ni dia tengok anak darah segor. Ayah balai nak berlaku zina dalam rumah ketika PKP. Sepatutnya ujian Allah bagi ni 3 perkara kata ulama. Yang pertama, Allah nak berikan pahala. Yang kedua, Allah nak bagi penghapusan dosa. Yang ketiga, Allah nak angkat darjat kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni nampak makin teruk dan makin banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita tengok banjir baru-baru ni kan. Tadi pun masih ada banjir semalam di ribut-ribut semalam di Shah Alam. Teruklah. Ribut Shah Alam ni Allah bagi ujian kat penduduk Shah Alam. Allah Alam masih boleh. Dah banjir main ribut pula. Kita tengok contoh banjir baru-baru ni kan.
Saya terlibat dengan beberapa kumpulan dalam menyampaikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Kita peruntukkan satu kampit beras 10 kilo untuk seorang ataupun satu keluarga. Dia pergi ambil sampai 3 kampit. Nampak? Allah uji dalam keadaan ujian yang Allah berikan menyebabkan dia melakukan perkara yang tidak sepatutnya dia buat. Pergi ambil hak orang lain itu salah, maksiat, dosa. Kita ambil hak orang bagi sekampit, jadi dia ambil sampai 3, menyebabkan orang lain ada yang tak dapat beras. Tanpa kita sedar dalam keadaan ujian yang Allah berikan, tidak sabar kita dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, dalam keadaan ujian yang Allah berikan kepada kita saat ini, sabar ataupun tidak dalam kita menempuh musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita ketika ini. Peringkat yang paling rendah kita nak kena tengok sabarlah saat Allah berikan ujian kepada kita, saat Allah berikan musibah kepada kita, sabar ataupun tidak. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Insan, kita baca setiap pagi Jumaat. Kita baca setiap pagi Jumaat. Allah bagi tahu kepada kita beberapa ayat yang di antaranya surah Al-Insan ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Surah Al-Azim, Allah Subhanahu wa taala sebut bersabarlah. Bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah sebut dalam Quran. Allah suruh kita bersabar setiap hari Jumaat kalau kita mai solat sujud sejadah. Rakaat yang kedua dibaca surah Al-Insan, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Allah kata sabarlah dalam kita nak melaksanakan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu ikut orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni nampak makin Allah uji, makin tak sabar, makin ikut perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita, janganlah kamu mengikut orang-orang yang melakukan dosa, athiman aw kafura, ataupun orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut Allah uji kita, makin Allah berikan ujian kepada kita, patut ikut orang yang mai ke masjid, mai ke surau. Bukan makin ikut orang yang melakukan kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali jadi apa? Allah kata tak mau mai sangat rumahmu, maka Allah tempatkan mereka yang diuji oleh Allah di masjid. Kan penempatan banjir semua kan di masjid. Alhamdulillah Allah bagi duduk di masjid. Inilah tempat yang paling selamat, tempat yang paling mulia yang boleh kamu tinggal. Tu pun duduk ketika mana banjir tu je lah. Baik dia letak Allah. Peringatan Allah dah bagi dah, Allah dah tunjuk dah kepada kita. Semua yang kita sebut tadi ni sebab apa? Sebab tidak ada nilai ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak melaksanakan ketaatan, tidak sabar meninggalkan maksiat. Semua ni tak ada ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kata ulama, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang selalu memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat, bukan taubat.
taubat. Duk rasa macam diri kita ni tak ada dosa, duk rasa macam tak ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita sombong dan kita bongkar dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Tak minta keampunan kepada Allah SWT. Taubat ni kata ulama nak kena sentiasa melazimi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal tak tahu dalam seharian kita ni kita melakukan apa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surah Al-Azim. Wasari'u, Allah kata cepat, segera. Nak kena kalut, orang kata kalut, cepat. Orang kata gaduh, cepat, berbondong-bondonglah, segeralah ila maghfiratin min rabbikum, dalam kita nak mohon keampunan kepada Allah, nak kena cepat, tak boleh tangguh dah. Tak boleh tunggu dah. Alah ustaz, tunggulah minggu depan kita taubat dah pada Allah. Tak boleh dah. Tu kalau sampai minggu depan. Bukan kata minggu depan, esok pun belum tentu kita sampai lagi. Sebab tu Imam Syafi'i kata, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Nak kena cari bekalan takwa, kerana kematian ni tak tahu bila mai jemput kita. Pasal kita tengok hari ini ni, orang meninggal ni tanpa kira masa, tanpa kira umur, tanpa kira sakit ataupun tidak. Idza janna lailun hal ta'ishu min al-fajri, kata Imam Syafi'i. Hamba yakin tak? Kamu yakin tak yang malam semalam kamu boleh hidup macam biasa? Kamu malam ni, hari ni kita boleh bangun hidup macam biasa ni? Kita boleh bernyawa macam biasa sampai malam ni? Yakin tak? Janna lailun hal ta'ishu min al-fajri, kamu boleh bangun pula esok pagi macam kamu bangun pagi ni? Tak ada yang boleh yakin macam tu. Sebab tu nak kena cepat cari nilai ataupun bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sahihin, kata Imam Syafi'i. Orang yang sehat tiba-tiba meninggal. Kita tengok sehat je. Saya tengok haji tu mai sembahyang subuh pagi bangun ni sehat je. Hari ni dengar kata meninggal dah. Asal dia tak ada sakit apa? Tengah sihat elok, meninggal tiba-tiba. Sebab tu kita nak kena lumpur, kalut, cepat ila maghfiratin min rabbikum. Di antara ciri orang bertakwa, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sediakan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bagi orang yang sentiasa mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, syurga yang luasnya seperti langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, Allah berikan, Allah sediakan syurga ini untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, orang yang bertaubat, sentiasa mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, ciri-ciri orang yang bertakwa. Boleh suku biasanya habis berubah. Kan? Habis berubah boleh suku. Biasanya kamu boleh kira lah lagi ke 10 habis ni. 7,5 biasa. Boleh tak? Kan lewat. Suruh ke orang 7,5 boleh lah. Ada 3 hari tak boleh, tapi saya dulu tak sedang tadi ni, tidak lagi pukul 8 setengah. Tapi bila orang cuti hari Sabtu, tak boleh lama-lama Ustaz.
Yang kedua, kata ulama, orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dalam diri dia ada sifat qanaah. Apa qanaah? Qanaah ni sentiasa rasa syukur dengan apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Dia rasa syukur. Alhamdulillah Ustaz, saya ada 3 biji kereta, alhamdulillah. Rumah sebiji okey, alhamdulillah. Saya Ustaz ada motor kereta, tak ada, alhamdulillah, syukur. Motor pun okey, orang lain naik basikal. Saya ni Ustaz boleh jalan kaki main surau. Kereta tak ada, motor tak ada, basikal tak ada. Alhamdulillah, ada orang jalan kaki pun tak boleh main masjid. Terlantar dekat rumah, lumpuh dan sebagainya. Syukur boleh jalan kaki juga main. Dia rasa syukur dengan apa yang Allah berikan, nikmat yang telah Allah kurniakan dalam kehidupan dia. Sentiasa rasa syukur. Tapi berapa ramai dalam kalangan kita yang tidak bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan dalam kehidupannya. Sehingga kan Allah rakamkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-61. Walakinna aktsaran nas la yashkurun, akan tetapi ramai dalam kalangan umat manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab tak bersyukur Allah uji kita macam-macam. Sebab kita bongkak, kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah uji kita. Saya jumpa dengan seorang Allah ni, salah seorang daripada mangsa banjir di Dengkil. Saya pergi tempat saya duduk kuliah bulanan, pergi bagi bantuan tempat saya duduk pergi kuliah ni, saya duduk pergi bagi bantuan yang ada terusan dengan banjir. Pergilah jumpa dengan seorang haji ni, dia kata, Ustaz, selama ni Ustaz duk cerita tentang syukur dengan apa yang Allah berikan, yang Ustaz cerita tentang apa yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita ni, tak ada satu pun milik kita, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Baru hari ini saya yakin dengan apa yang Ustaz cerita. Saya kata, Ustaz Haji, pasal hari ini saya tak ada apa. Baju dan seluar saya pakai ini pun ihsan daripada orang mai bagi bantuan. Dia kata, tak ada apa Ustaz, licin. Pukul 1 pagi ada hari, pukul 5 tak ada. Kita dengar kereta-kereta yang bawa. Tak ada apa Ustaz. Barulah saya rasa tak ada apa pun yang saya miliki. Sebelum ni tak Ustaz cerita, saya rasa macam dah, saya punya, saya yang usaha, saya yang kerja, saya yang cari duit, saya yang beli ni, saya punya. Allah ambil sekelip mata. Allah sebut dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang memiliki segala-galanya. Allah boleh adakan perkara yang tiada, Allah boleh tiadakan perkara yang ada. Sekelip mata. Jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Surah Al-Isra, Allah ingatkan kepada kita, jangan sombong bila kamu berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nak kena syukur. Qanaah, syukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. 2 hari lepas jumpa dengan seorang orang kaya raya dalam kereta ni tak terbilang depan rumah di Belambak. Saya kata, bila masa nak naik kereta ni banyak sangat? Dia kata, tak tahu. Ada orang pilih sampai 1000 pun tak sampai, kereta boleh banyak. Allah tarik nikmat kaki, tak boleh jalan. Panggil, Ustaz, saya tak boleh jalan ni, tak tahu sebab tiba-tiba tengah-tengah ambil untuk lembek kaki jatuh. Tarik nikmat tak boleh jalan ni, duduk atas saya sampai rumah dia duduk atas kursi roda. Sedangkan dia ni orang yang memang, Allah salli ala Muhammad, spotlight.
tengok banyak hari Jumaat kita mai sembahyang, boleh tak kita buruk dalam tabung hari Jumaat? Boleh tak? Nak buruk dalam tabung hari Jumaat pun elok tabung lain rupanya dandang bentuk. Dandang bentuk. Tak tahu mana. Saya duduk khutbah, saya tahu dah nampak dandang bentuk. Duduk lama sikit buka sudah mata tengok tabung baik. Tabung baik lepas dah. Dah buat. Sekarang ni tabung lepas dah. Nak tengok main satu lagi. Punya tak mau kongkong senyum kat tabung tu. Okey dah sedekah. Susahnya kita nak kongsikan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, rezeki yang Allah berikan. Wa anfiqu fi sabilillah mimma razaqnakum. Kita nak infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah kita nak bagi sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Ini qanaah yang kedua, tak bersyukur dengan apa yang Allah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ini di antaranya tanda syukur kita kongsikan dengan orang lain. Bukan Allah kata nanti kaya baru kita nak kena bagi infak. Tak. Walaupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, nak kena berikan infak. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang ketiga, waraq. Ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah, waraq. Bukan waraq ni berarti kita nak kena pakai serban sampai 3-4 lebih, nak kena buh ridak atas buh sampai sengit bawa jalan, pegang tasbih besar biji golf. Contoh kan, waraq, nak abang kata tasbih selalu kan. Bukan itu, bukan waraq. Itu nak menunjuk ke orang. Waraq ni apa? Merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa merendahkan hatinya, bukan orang yang sombong. Selalu rendahkan hati di hadapan Allah, kan? Ini waraq. Sentiasa juhud, rendah hati dia. Allah Akbar, tak ada apa saya ni dalam hidup saya ni, tak ada apa melainkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa menghubungkan hati dia dalam setiap inci kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang ketiga, sifat orang yang bertakwa adalah waraq. Yang keempat, yakin. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang perlu ada, yang keempat adalah yakin. Kita yakin dengan apa yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Jadi kita main sembahyang subuh pagi ni, yakin tak Allah nak berikan kita syurga? Yakin. Kena yakin. Tak ada asal pagi-pagi, tak ada ajar apa, main bila, main subuh, main bila duduk dengar majlis ilmu sikit-sikit okey lah. Itu tak yakin apa yang bakal Allah sediakan kepada kita. Yang bertakwa, yang beriman, tak yakin. Itu problem kita. Nak cerita kata yakin ni, kalau kita bubuh RM1 dalam tabung ni, yakin tak Allah akan balas dengan 10 lipat kali ganda. Sebab tu kalau kita memberikan sesuatu di jalan Allah, adalah satu pelaburan yang Allah sebut wa tijaratan lan tabur, yang tidak pernah rugi sampai bila-bila. Ini adalah satu perniagaan yang tidak pernah akan rugi. Semakin kita bagi, semakin banyak balik Allah bagikan kita. La in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur bagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, makin Allah tambah dalam kehidupan kita. Adik nak kena yakin, nak kena yakin. Satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah berjalan di satu lorong, satu jalan. Dia duduk jalan, dia baru keluar daripada pasar, beli sebiji buah delima. Sebab apa ni? Sebab Sayyidatina Fatimah, isteri dia, tengah mengidam buah delima. Ibu-ibu yang di belakang tahulah kalau mengidam ni tak dapat hak kita mengidam tu, kan? Balik rumah ni masam. Abang saya pesan tadi malam, tak ada pula Allah. Tak
daripada ruang tamu sampai ke dapur. Pasal barang yang dia nak tu menghidap, tak dapat. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah yang tengah minta bantuan. Wahai Ali, bagilah sikit aku makanan untuk aku ada tenaga nak melakukan kerja. Sayyidina Ali tengok, bagi sebiji buah delima yang ada dengan dia tadi. Sedangkan buah tu nak bawa balik ke isteri tengah mengidap. Dia pun balik rumah cerita kat Sayyidatina Fatimah, aku dah bagi tadi, aku beli dah, tapi aku bagi dekat orang yang lebih memerlukan. Bagaimana seorang isteri yang cerdik, yang salihah jawab? Dia kata, wahai Ali, apa yang hang buat itu sungguhnya lebih besar daripada hang bagi dekat Allah. Ini isteri yang salihah. Dia kata, hak yang hang buat itu wahai Ali lebih baik dan lebih besar ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, kata Sayyidatina Fatimah, Allah akan balas dengan lipat kali ganda kepada kamu wahai Ali. Nak kena yakin. Sebab itulah yang terakhir sekali, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari seorang sahabat datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Apa perkara amalan yang kami boleh buat ya Rasulullah menyebabkan kami boleh masuk dalam syurga Allah? Bagi tahu saya ya Rasulullah, bagi tahu saya kat kami apa benda yang kami boleh buat, yang kami boleh lakukan untuk kami nak masuk syurga Allah. Kami nak masuk syurga Allah. Kalau Rasulullah tengok sahabat, Rasulullah kata, taqwallah wa husnul khuluq. Nak kena bertakwa kepada Allah yang pertamanya, yang kedua perelokkan adab dan akhlak kami. Begitulah yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal saat ketika Sayyidina Muaz nak keluar daripada Madinah untuk disebarkan ilmu kepada negara-negara Yaman, Syam dan sebagainya. Tapi kata apa? Istaqim wal hasanatu khuluquka. Istiqamahlah kamu dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah dan perelokkan akhlak kamu, terutama adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua perkara ini adalah dua perkara yang utama, takwa dan jaga adab dan akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh makhluk yang ada di sekeliling kita, jiran, kawan, binatang. Setengah orang tu dia baik dengan orang, tapi dengan binatang ni cukup tak boleh. Kucing dia sepak lagu tu tak boleh. Setiap makhluk nak kena jaga adab dan akhlak kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat, jangan sesekali kamu meninggalkan dua perkara yang aku sebutkan tadi. Jangan tinggal. Yang pertama apa? Taqwallah. Yang kedua, wa husnul khuluq, perelokkan adab dan akhlak kamu, terutamanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Saya kira sekadar itu dulu. Dah 7:36 terlebih, dah 6 minit. Tak maaf banyak-banyak tuan-tuan. Jarang-jarang sekali main. Jarang-jarang sekali main. Tak tahu betul kalau nak boleh main ni. Ustaz Tok Imam kita dah tanya, Ustaz jadual bulanan boleh bagi tak ni? Cek. Tak kenal dengan kekosongan di sini. Adalah lagi 2-3 kosong, tapi insyaAllah kita cuba aja tengok kau boleh buka satu kitab di sini. Mudah-mudahan ada manfaat dia. Saya kira sekadar itu dulu apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita jadikan sebagai panduan pengajaran dalam kehidupan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang baik itu kita jadikan
salah dalam tutur bicara saya mohon teguran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma